Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang mengejutkan kita ialah selama ini orang tanya saya, apa yang akan jadi dengan Rafizi Ramli? Adakah beliau akan terus diam atau beliau akan membuat sesuatu perkara yang lebih besar, yaitu membentuk parti baru? Benarkah jangkaan dan ramalan bahwa Rafizi, Khairi, dan Nick Nazmi akan bergabung membentuk parti yang baru? Kalau ini benar, ini adalah satu berita yang mungkin baik bagi ramai orang, tapi mungkin juga satu tamparan padu maut kepada orang yang lain. Seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, mencadangkan agar bekas pemimpin UMNO seperti Khairi Jamaluddin, ahli Parlimen PKR Rafizi Ramli, dan beberapa yang lain membentuk sebuah parti politik baru. Kata mereka, bagus juga jika Rafizi, Khairi Jamaluddin KJ, Nick Nazmi, Nick Ahmad, Sahril Hamdan, Akmal Nasir, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, Wan Saiful Wanjan, dan Larry Sheng bergabung dalam satu parti baru. Wow, nama-nama besar ini semuanya boleh kata generasi muda. Adakah dengan bergabungnya generasi muda kepimpinan yang bertenaga ini akan membentuk satu parti yang boleh mengancam, menimbulkan, dan boleh membuat gelombang baru dalam dunia politik Malaysia? Adakah ini jajaran baru yang dimaksudkan oleh para penganalisis politik? Sebelum itu, saudara-saudara, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini Transfactor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah molekul imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara ringkasnya, kita mudah kena penyakit, dan kita sukar untuk sembuh karena imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita yang kuat dan dengan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan melawan penyakit itu daripada dalam dan kita boleh sembuh. Ingat, ini bukan obat. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah melarat, barulah kita bertindak. Mungkin ini masanya untuk Anda beralih kepada kesehatan yang lebih baik. Baiklah saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, dalam bola sepak, apabila pemain bintang bergabung, pasukan itu biasanya menjadi terlalu kuat dan juara banyak tahun, kata Puad Zarkasi dalam satu hantaran Facebook hari ini. Secara otomatik, parti ini sudah ada 7 hingga 10 ahli parlimen. Satu bargaining power cukup kuat di ketika tidak ada single party yang boleh memerintah di Malaysia, katanya lagi. Pada 28 Mei lalu, Rafizi dan Nick Nazmi meletak jawatan sebagai menteri selepas tewas pada pemilihan PKR bagi jawatan timbalan presiden dan naib presiden. Walaupun meletak jawatan dalam kabinet, kedua-dua mereka masih kekal sebagai ahli PKR. Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, masih ahli Parti Muda. Di sebalik meletak jawatan sebagai presiden parti itu selepas disabitkan kesalahan pecah amanah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Seng, ahli Parlimen Julau, pula kini memegang jawatan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Namun Puad tertanya-tanya, bagaimana mereka boleh bekerja sama dalam satu parti, memandangkan latar belakang mereka yang agak menonjol dan berbeza. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman jawatan tinggi dalam parti asal, dan sifat suka berbeza idea dalam parti, maka apakah mereka ini serasi untuk bergabung, katanya. Dia juga mengatakan selamat mencuba untuk memeriahkan demokrasi di Malaysia, kata Puad yang juga adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen menyatakan Limebird 1866 kata dia tidak setuju dengan perkara itu. Blue Lion pula 3547 mengatakan all okay except
Wan Saiful. Wah, dia kata semua boleh bergabung kecuali Wan Saiful saja jangan terima, katanya lagi. Saudara, bagaimana pula pendapat Anda tentang idea penggabungan pemimpin-pemimpin yang terpinggir ini? Yaitu Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin, Nick Nazmi, dan beberapa orang yang lain seperti Sahrir Hamdan, Akmal Nasir, Said Sadiq Said Abdul Rahman, Wan Saiful Wanjan, dan Riseng. Sudah tentu kalau mereka bergabung, mereka pasti sudah mempunyai 10 kerusi parlimen, kata Puad Zarkasi. Tapi ada juga kebenaran dan logiknya apa yang Puad katakan ini. Saya jangka kalau betul-betul mereka ini bergabung dan membentuk parti yang baru, mereka akan menjadi ancaman yang baru kepada parti-parti tua, parti-parti lama yang ada di Malaysia sekarang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Hadi Awang kini dalam critical? Wow, itu betul-betul menjadi berita yang panas dalam media sosial. Semalam, satu isu yang paling mendapat perhatian penuh ialah apabila pihak keluarga Hadi Awang menzahirkan tidak senang kerana gambar tersebar tanpa izin dan mendakwa ia melanggar privasi serta prosedur operasi standard SOP hospital. Dalam paparan gambar tersebut sebenarnya, Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad sempat berkongsi gambar lawatannya melawat Hadi Awang di IJN. Beliau menemui Presiden PAS itu dan memuat gambar di Facebook. Namun demikian, apa yang berlaku ialah Zulkifli buat keputusan meminta gambar itu dipadam. Kini cuma gambar beliau bersama kaki tangan IJN kekal dikongsikan. Tetapi yang berperang di media sosial ialah para penyokong Walaun dan juga para penyokong Anwar Ibrahim. Apa yang menjadi tanda tanya ialah apa rahsia sebenarnya yang mau disembunyikan, kata netizen. Walaupun kita tahu ini sebenarnya isu privasi keluarga. Perlu dihormati dan perlu dihormati. Tapi yang turut menjadi tanda tanya ialah Najib turut menyatakan perkara yang agak mengejutkan dan ada logiknya. Kata Najib pun kongsi foto lawat Hadi. Dia share gambar orang sakit boleh, kata Najib. Boleh pula ahli jawatan kuasa pusat EJK Pusat Ridwan Muhammad Nur siar gambarnya bersama beberapa mangsa nahas bas pelajar UPSI untuk tetapan awam. Datuk Seri Najib juga pernah berkongsikan gambar Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang terbaring di katil IJN semasa lawatannya pada tahun 2016. Itu antara reaksi orang ramai selepas Ridwan mengkritik penyiaran gambar Abdul Hadi oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli dianggap tidak menghormati privasi dan proses rehat rawat pemimpin Perikatan Nasional PN berkenan. Yang menjadi peperangan di media sosial sekarang ialah adakah sebenarnya yang ditakuti oleh para pemimpin PAS? Adakah mereka sebenarnya takut tentang isu kesihatan Hadi Awang yang mungkin akan membawa perpecahan dalam PAS? Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan memberikan imun badan kita bijaksana, mendidik imun badan kita bukan sekadar bijaksana tetapi sangat-sangat intelijen. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Kita juga tidak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Imun badan yang bodoh menyerang tubuh badan kita sendiri. Tapi dengan Transfer Factor for Life, imun badan kita meningkat dan imun badan kita dididik. Akhirnya, apa saja jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Paling penting sekali, produk ini diiktiraf oleh KKM, lulus KKM, halal dan mendapat pengiktirafan daripada doktor-doktor di seluruh dunia, ahli saintis di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat,
Jangan sampai sudah teruk baru Anda tercari-cari. Hubungi nomor telepon yang tertera sekarang juga untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga bimbingan percuma. Isu gambar Hadi Awang di IJN bukan sekadar soal privasi, tapi ia telah membuka luka lama dalam PAS. Persoalan yang selama ini cuba dielak siapa bakal ganti Hadi jika beliau uzur atau tiada lagi. Dalam politik PAS, segala-galanya berkisar pada Hadi Awang. Beliau bukan sekadar presiden, dialah ideolog, general perang saraf dan pengikut utama Blok Perikatan Nasional. Tetapi kini bila gambar Hadi terbaring di katil hospital tular, wajah pucat tanpa serban kebesarannya, PAS mula panik dalam diam. PAS cuba kawal naratif kononnya ini hanya rawatan biasa. Tapi di belakang tabir ada suara-suara dalam parti mula bertanya, kalau Hadi tiada, siapa akan ambil alih? Adakah Tuan Ibrahim? Tak cukup aura. Taqiyuddin? Tak cukup karisma. Ahmad Zamsuri? Baru saja kalah PRN, kata mereka. Wow. Politik dalaman PAS bukan sekadar soal agama. Ini juga medan kuasa. Dan kini, saat tubuh presiden mula lemah, struktur dalaman parti mula retak halus. PAS lemah, PN bergoncang. Tanpa Hadi sebagai pengikut PAS dan Perikatan Nasional, hubungan dengan Bersatu makin renggang. Hadilah orang tengah, penyambung suara Melayu Islam antara PAS dan Bersatu. Kalau beliau berundur, PN mungkin akan mula retak, malah rebah sebelum PRU 16. Apa yang cuba dirahsiakan? Pendedahan gambar Hadi Awang telah menimbulkan syak wasangka kenapa Menteri Kesihatan tergesa-gesa padam gambar. Apa sebenarnya prosedur kompleks yang disebut? Mungkinkah kesihatan Presiden PAS lebih serius dari yang dimaklumkan? PAS kini berdiri di ambang ketidaktentuan. Jika Hadi tiada, bukan saja kepimpinan tergugat, ideologi dan masa depan parti juga mungkin terkubur. Tanda-tanda perubahan sudah bermula. Persoalannya, PAS bersedia atau tidak? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Barisan Nasional akan tarik sokongan daripada kerajaan. Ada orang kata UMNO akan tarik sokongan daripada kerajaan. Benarkah itu berlaku? Saya akan ulas petang ini. Betulkah Barisan Nasional UMNO akan keluar daripada kerajaan? Apa akan jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional kalau mereka keluar dari kerajaan? Dan seterusnya, kemana perginya UMNO kalau mereka keluar daripada kerajaan? Dalam satu hantaran, ada seorang pemimpin daripada pembangkang. Beliau mengatakan kononnya ada pemimpin UMNO yang rindu bersama dengan PAS. Seakan-akan UMNO ni rindu kekasih lama. Tapi netizen menyambut kenyataan pemimpin Perikatan Nasional Pembangkang itu dengan satu sendaan ataupun sindiran. Kata mereka, pemimpin ini yang kata UMNO rindu pada pembangkang itu atau PAS, dia kata, PAS ni lupa diri. Adakah mereka tidak tahu bahawa mereka lah yang meninggalkan UMNO dahulu, kata beliau. Baik, jadi rupa-rupanya UMNO tidak akan bersama dengan PAS. Saya akan hurai pada petang ini kenapa UMNO tak akan bersama dengan PAS. Dan juga kalau dia bersama dengan pembangkang, apa jadi dengan UMNO? Jadikah strategi itu untuk bertahan sehingga PRU akan datang? Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini Transofactor for Life. Ini adalah penemuan luar biasa dalam dunia kesihatan moden. Dalam penemuan ubat, dalam penemuan yang luar biasa. Transofactor bukan ubat. Ini ialah molekul imun, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat sehingga 400% dan juga membimbing dan mendidik imun badan kita menjadi kuat, menyerang penyakit daripada dalam dan menghalang kita daripada penyakit.
Kalau kita ada penyakit, inilah jawaban kepada masalah penyakit Anda, yaitu peningkatan daya imun tubuh badan supaya kita sehat daripada penyakit itu, kita bebas daripada penyakit itu. Produk ini produk yang halal, lulus KKM dan diiktiraf, diperakui oleh dokter di seluruh dunia. Produk ini luar biasa, ini bukan produk biasa-biasa. Siapa yang mau mendapatkan produk ini dan ingin mendapatkan konsultasi percuma berkait dengan prestasi kesehatan Anda, bolehkah ia membantu bebas daripada penyakit Anda? Sila dapatkan nomor telepon yang tertera dan hubungi saya. Baiklah, hari ini kita agak terkejut dengan kenyataan seorang pemimpin daripada UMNO menyatakan kononnya UMNO rindu bersama dengan PAS. Siapa kata UMNO rindu dengan PAS? Tidaklah sebodoh itu UMNO Barisan Nasional untuk dipatuk ular yang sama. Siapa sebenarnya yang meninggalkan UMNO dulu? PAS nih, dia lebih kurang kekasih yang belot, kekasih yang main kayu tiga. Dia bersama dengan UMNO, tapi tiba-tiba dia jatuh cinta pula dengan Bersatu Perikatan Nasional. Mulanya bersama dalam Mufakat Nasional, bercinta. Tapi akhirnya dia jumpa Perikatan Nasional, dia jumpa Partai Bersatu, apalagi dia pun jatuh cinta jugalah dengan UMNO, dengan Bersatu. Akhirnya apa jadi? Dia tinggalkan Parti UMNO, longlai begitu saja. Tapi akhirnya PAS kata, pemimpin PAS ini kata, UMNO pula rindu pada dia. Padahal itulah orang kata, cakap tak tahu malu. Macam muka tu terlalu tebal sangatlah kan, tak tahu malu. Apa akan jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional kalau mereka keluar daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini? Satu perkara yang boleh dipastikan ialah mereka akan jadi pembangkang. Kamu ingat hidup sebagai pembangkang tu senangkah? Lihat sajalah PAS dan Bersatu. Betapa mereka sekarang ini terpenik-penik. Nak mahu menang sekali lagi, bagaikan satu perkara yang sangat mustahil. Macam memindahkan Gunung Kinabalu itu pindah ke Kuala Lumpur. Begitu teruknya nak jadi pembangkang nih sebenarnya. Lebih mudah jadi kerajaan daripada pembangkang. Dan UMNO nih, secara realitinya, mereka tak biasa jadi pembangkang. Kalau mereka jadi pembangkang, pasti banyak lagi pendedahan demi pendedahan yang tak pernah kita tahu akan ketahuan. Jadi, pada pendapat dan hemat saya, UMNO tidak akan sesekali keluar daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Zahid dan para pemimpin yang ada dalam kerajaan perpaduan tidaklah sebodoh yang dijangka oleh pembangkang. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, adalah pemimpin yang boleh kita selut. Beliau inilah yang menyelamatkan UMNO ketika ada pemimpin pada waktu itu terhege-hege nak mengharamkan UMNO, Barisan Nasional. Kepingin sangat nak melihat UMNO itu diharamkan. Tapi Zahidlah yang bersungguh-sungguh mempertahankannya. Tapi ramai pula yang tak suka dengan Zahid. Mereka kata jahat. Tapi sebenarnya Zahidlah penyelamat sebenar kepada UMNO. Kalau bukan Zahid, silap-silap hari bulan, UMNO sudah tinggal jadi batu nisan. Tapi bersyukurlah mereka kini menjadi kerajaan. Mungkin ada yang jealous. PAS, Bersatu, Perikatan Nasional. Mungkin jealous dengan kedudukan Parti UMNO, Barisan Nasional. UMNO kecil kerusi, kemenangannya kecil. Begitu juga dengan PKR. Mereka tidaklah sebanyak kerusi yang dimiliki oleh PAS dan Perikatan Nasional, tetapi menjadi pula kerajaan. Nah, itulah. Saya memberikan ramalan UMNO Barisan Nasional tak mungkin akan hianat meninggalkan kerajaan perpaduan ini. Dan saya jangkakan pada PRU akan datang, mereka akan bekerja sama dan sapu habis kerusi yang ada. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.